Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita berkata Imamul Allamah Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ibrahim Al-Khawwas menuturkan, aku sedang berada di atas gunung Al-Lakham ketika aku melihat sekumpulan pohon delima dan aku ingin memakan buahnya sebiji. Maka aku lalu naik ke atas dan memetik sebiji darinya dan membelahnya, akan tetapi rasanya masam. Lalu aku melihat seorang laki-laki terbaring di tanah, dikerumuni lebah. Aku berkata kepadanya, Assalamualaikum. Dia menjawab, Waalaikumsalam wahai Ibrahim. Aku bertanya, bagaimana engkau mengetahui namaku? Dia menjawab, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari manusia yang mengenal Allah Ta'ala. Aku berkata, kulihat engkau berada dalam keadaan bersama Allah. Mengapa engkau tidak meminta kepadanya agar melindungimu dari gangguan lebah-lebah ini? Dia berkata, dan engkau, kulihat pun berada dalam keadaan bersama Allah Ta'ala. Mengapa pula engkau tidak meminta kepadanya agar melindungimu dari keinginan untuk makan delima? Manusia akan mengalami rasa sakit dari sengatan keinginan terhadap delima di akhirat, sementara dia merasa sakit akibat sengatan lebah di dunia. Aku pun pergi meninggalkan orang itu dan meneruskan perjalananku. Dalam satu riwayat, Ibrahim bin Syaiban mengkhabarkan, selama 40 tahun aku tidak pernah bermalam satu kali pun di bawah atap rumahku atau di tempat yang tertutup yang lain. Tetapi terkadang aku masih menginginkan agar boleh makan miju-miju, yang sejenis sayuran, dengan kenyang. Tetapi keinginanku itu tidak pernah kupenuhi. Pada suatu hari ketika aku berada di Syam, seorang menghidangkan mangkuk penuh miju-miju kepadaku. Aku makan isinya dan kemudian berangkat. Di tengah jalan aku melihat botol-botol besar berisi semacam cairan yang kukira adalah cuka. Seorang menegurku, bagaimana pendapatmu? Ini adalah botol-botol anggur dan ini buyung anggur. Aku berkata pada diriku sendiri, adalah kewajibanku. Aku pun lalu masuk ke dalam warung itu dan menumpahkan isi botol-botol serta buyung-buyung orang itu. Orang itu mengira bahawa aku menumpahkan isi botol itu atas perintah Sultan. Tapi ketika ia tahu bahawa itu hanya inisiatifku sendiri, dia lalu membawaku kepada Ibnu Talun. Ia memerintahkan agar aku didera 200 kali dan dimasukkan ke dalam penjara. Aku tinggal di penjara beberapa waktu lamanya sampai Abu Abdullah Al-Maghribi, guruku, datang ke negeri itu dan memohon pembebasanku. Ketika beliau melihatku, beliau bertanya, apa yang telah kau perbuat? Mengapa ini? Aku menjawab, satu perut yang penuh berisi miju-miju dan 200 deraan. Beliau berkata, engkau telah diselamatkan bebas dari segala tuduhan. Dalam satu riwayat, Junaid mengatakan bahawa Sari As-Saqati pernah menuturkan, selama 30 atau 40 tahun nafsuku telah meminta kepadaku sepotong lobak merah yang dicelup dalam madu kurma, tapi aku belum sempat memakannya. Abu Abdurrahman As-Sulami menuturkan, datuknya pernah berkata, malapetaka seorang hamba adalah rasa puasnya dengan keadaan dirinya. Isham bin Yusuf Al-Balkhi
mengirimkan sesuatu pada Hatim Al-Asam. Seorang bertanya, mengapa anda menerimanya? Dia menjawab, dengan menerimanya aku merasakan rasa maluku sekaligus merasakan kebanggaannya. Sebaliknya apabila aku menolaknya, aku merasakan kebanggaanku sekaligus merasakan rasa malunya. Maka aku memilih kebanggaannya daripada kebanggaanku dan kehinaanku daripada kehinaannya. Seorang berkata pada salah seorang sufi, aku ingin melaksanakan ibadat haji dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Sang sufi menjawab, lebih dahulu buanglah sifat lalai dari dalam hatimu, kurang bersungguh dari dirimu, dan percakapan yang sia-sia dari lidahmu. Setelah itu pergilah ke mana sahaja yang engkau mahu. Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan, orang yang melewati malam harinya dengan cara yang baik akan memperoleh balasan di siang hari. Dan orang yang melewati siang dengan cara yang baik akan memperolehi balasannya di malam hari. Barang siapa yang tulus dalam menjauhi hawa nafsu akan terbebas dari beban memberi nafsu makanan. Allah bersifat maha pemurah hingga tidak mahu menghukum hati yang menjauhi hawa nafsu demi dia. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita membicarakan tentang bagaimana menangani hawa nafsu. Hawa nafsu ada yang bersifat harus, ada yang bersifat makruh dan ada yang bersifat haram. Bila kita sebut nafsu, bukanlah dipuji secara mutlak, tidak juga dikutuk secara mutlak. Tapi mana-mana nafsu yang keluar daripada kaedah syarak, yang keluar daripada peraturan keimanan dan ketakwaan, maka ini dicela. Mana-mana nafsu yang muafakat dengan iman, dengan Islam, dengan kaedah syarak, maka ianya dipuji. Tapi kita tidak membicarakan tentang nafsu yang baik, yang dengannya terbina masyarakat, tamadun dan lain-lain. Tetapi kita ingin membicarakan tentang nafsu-nafsu yang akan melambatkan perjalanan kita ke akhirat, melalaikan, melekakan, atau menjadikan kita menghabiskan masa yang banyak demi bagi memenuhi keperluan kehendak nafsu. Bahkan kita tahu bahawa pintu masuk terbesar syaitan ialah nafsu. Syaitan bila mana dia nak menggoda seseorang, dia melihat sejauh mana hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya itu besar, maka dia dengan mudah masuk dan melemahkan hamba ini tadi daripada mengingati Allah, menjauhkannya, melekakannya, bahkan sampai peringkat membinasakannya. Sebab itu kita lihat bagaimana para ulama dahulu, para salafus salih, amat berhati-hati dengan permainan nafsu dalam hidup mereka, walaupun nafsu itu bersifat harus, apatah lagi yang haram. Ibrahim Al-Khawas menceritakan, bila tengah dia beruzlah, tiba-tiba dia tengok sekumpulan ataupun sekelompok pohon delima yang ranum. Tiba-tiba terdetik dia rasa nak makan. Walhal sedang dia dalam beribadat, dalam sufi dan beruzlah, terasa. Maka dia pun bersegera mengambilnya. Bila dia makannya ternyata masam. Oh, masam rupanya. Macam kita tengah mengaji Quran, kita tengah menuntut ilmu, tiba-tiba nafsu kita terdetik. Ni kalau buat kopi panas sedap ni. Padahal tengah ngaji tu. Patut berhabis ngaji dululah. Tapi dia datang waktu itu, mengganggu kita. Kadang tengah kita menuntut ilmu, datang hawa nafsu kita. Ni kalau goreng nasi sedap ni. Maka kita melakukannya sehingga meninggalkan keutamaan. Jadi Ibrahim Khawas ni tengah ibadat, tiba terasa, rasa nak makan buah delima. Akhirnya dia pun pergi petik, makan. Ternyata masam. Masam tak sedap.
Tiba-tiba dia melihat seorang lelaki yang sedang dikerumuni oleh lebah, ataupun kita sebut dikerumuni oleh ulat, oleh serangga. Lalu dia berkata kepada lelaki ini, Assalamualaikum. Lelaki ini berjawab, Waalaikumsalam. Wahai Ibrahim. Maka Ibrahim Khawas ni tercengang. Macam mana kamu kenal nama aku? Belum ta'aruf ni. Kata lelaki ini, orang yang kenal Allah. Tiada tersembunyi daripadanya sesuatu. Maknanya tuan-tuan sekalian, bahawa Allah boleh beri ilmu pada siapa yang dikehendakinya. Lalu kata Ibrahim Al-Khawas, kamu ni saya nampak dekat dengan Allah. Ya, kamu kenal nama aku sebelum aku cakap. Orang dekat dengan Allah. Kenapa kamu tidak berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala hilangkan penyakit kamu? Ni yang dikerumuni oleh serangga banyak ni, biar Allah Ta'ala pulihkan kamu. Maka jawab lelaki ini, aku juga pelik melihat kamu. Mengapa kamu tidak berdoa pada Allah supaya membebaskan hawa nafsu kamu daripada ingin memakan buah delima tu? Kenapa kadang kamu berada dalam ibadat, khusyuk ibadat, kenapa tak doakan? Lalu kata lelaki ini, sedangkan apa yang berlaku pada aku ni, aku sabar, Allah bagi pahala. Dan apa yang berlaku pada kamu, untuk makan minum, Allah akan tanya. Allah akan hisap. Tuan-tuan tahu bahawa perbuatan kita yang harus akan dihisap. Yang haram akan diazab. Yang kita buat ni, even harus sekalipun, akan dihisap oleh Allah. Manakala perbuatan yang haram akan diazab. Adapun orang yang bersabar dengan musibah, maka dia akan diberi pahala. Oleh sebab itu, Ibrahim Khawas mendapat satu ilmu yang besar. Dan kerana itu juga kita lihat ramai kalangan orang-orang soleh. Mereka berada dalam satu keadaan. Walau mereka punya doa yang mustajab. Mustajab doa. Boleh je doa untuk diri mereka. Tapi mereka tidak menggunakan doa itu untuk diri mereka. Mereka memilih sabar. Ini yang berlaku kepada para Nabi SAW. Ini yang berlaku kepada para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Sekalipun mereka boleh doa untuk melepaskan diri mereka daripada kesusahan dunia, tetapi mereka memilih sabar, pahalanya lebih besar. Memilih sabar. Dari sebab itu tuan-tuan, kita lihat beza kita nak doa mustajab sebab apa? Ya, sebab tak nak susah kat dunia lah. Biar semua urusan kita smooth, mudah. Maka kita nak doa mustajab. Tetapi para salafus salih, para ulama, para muttaqin, doa mereka untuk mendekatkan diri pada Allah. Mereka doa nak dekat dengan Allah. Dalam keadaan mana pun. Satu kisah lagi tentang bagaimana mujahadah mereka melawan hawa nafsu. Walaupun yang harus. Iaitu apa yang berlaku kepada Ibrahim bin Syaiban. Kata Ibrahim bin Syaiban, aku ni tak tidur pun dalam rumah. Atau mana-mana tempat berbumbung. Maknanya dia beribadat. Kuat. Tak pernah mencari keselesaan dalam tidur. Orang macam kita kan nak selesa tidur. Nak kata king, kata queen. Nak bantah hotel. Selimut hotel. Tidak, bukan boleh tidur. Kerana kita memang membiarkan nafsu ini bebas bergerak dalam diri kita. Bebas. Walaupun dalam keadaan kita tak mampu, berhutang tak apa. Walaupun dalam keadaan kita tidak memerlukan, tak apalah, simpan dulu, takut nak guna esok lusa. Demikian hawa nafsu menjala dalam hati kita, lalu melibatkan tindakan-tindakan yang sebahagiannya merugikan kita, sebahagiannya meletakkan keutamaan itu di belakang. Lalu kata Ibn Syaiban, melainkan aku teringin sangat nak makan sayur. Makan sup sayur lah. Tapi aku tahan diri aku. Tak apalah. Tak payahlah nak peduli sangat. Sehingga satu hari, kata dia, tiba-tiba datang, aku bertamu di satu tempat. Ada seorang lelaki, dia angkat kepadaku sayur yang aku inginkan. Atau dalam hidup kita pun sama kadang. Kita adalah nak makan apa-apa. Tapi biarlah layarlah kita ni. Kita malas nak. Tiba-tiba Allah izinkan benda tu datang kat rumah kita. Ataupun ada orang hidangkan. Saya baru niat sampai. Puji Allah. Maka dia pun makan sedap lah.
makan miju-miju ni, sayur. Lepas tu sudah dikenyang dalam perjalanannya, dia nampak macam botol arak. Botol arak. Ni mungkin cuka kot. Tiba-tiba dia beritahu memang arak. Maka dia dengan cepat mencurahkan botol tersebut. Sebagai satu mencari ataupun mencegah kemungkaran. Jadi pemilik kedai arak tadi takut nak cegah dia sebab menganggap mungkin dia ni penguat kuasa. Tiba-tiba dapati bukan penguat kuasa. Maka report kepada Ahmad bin Tawlun, pemerintah Mesir, yang meninggal sekitar tahun 270 Hijriah. Kerajaan Tawlun yang terkenal di Mesir, yang menaiki takhta tahun 254 Hijriah dan meninggal tahun 270. Di mana Ibn Tawlun ini raja yang ada waktu dia baik, ada waktu dia jahat. Yang disebut oleh ulama, sebelah tangannya bersama syaitan, sebelah tangannya bersama malaikat. Waktu baik-baiklah, waktu jahat-jahat. Maka beliau ditangkap. Kerana melakukan tindakan tersebut tanpa keizinan, tanpa tauliah dengan cara lain. Dia mencegah kemungkaran tanpa tauliah. Maka pemerintah menghukum penjara beberapa tahun dan sebat 200 kali sebatan. Pukul 200 kali. Dengan pukulan. Maka sehinggalah tuan-tuan, tok guru dia bernama Abu Abdullah Al-Maghribi dengar anak muridnya masuk penjara. Maka dengan pengaruh tuan gurunya, maka diminta supaya pemerintah melepaskannya. Maka berjaya dilepaskan dan tidak dia menerima apa-apa tuduhan. Ada beberapa benda di sini. Pertama, mencegah kemungkaran. Apakah orang yang tidak mempunyai tauliah mencegah kemungkaran boleh melakukannya? Melakukan boleh atau tidak? Secara umumnya setengah ulama melihat kepada keadaan. Ada setengah menyatakan tak boleh. Sebab bimbang berlaku fawdha atau kita katakan kelang kabut dalam masyarakat. Maka bagi orang awam macam kita mengadu pada pihak berkuasa. Dan juga bimbang salah guna atau bimbang mudarat kepada orang yang tak ada kuasa ni. Mungkin dibunuh. Lawan orang jahat. Biar penguat kuasa yang buat. Setengah mereka menyatakan tidak salah mencegah kemungkaran walau dia tak punya tauliah, walau dia tak punya keizinan. Sebab berdasarkan hadis Nabi, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. Siapa lihat kemungkaran maka nak diubah. Dalam hal ini tuan-tuan kita melihat kepada siasah syariah. Politik Islam macam mana. Dan saya saja tengok kedai arak, kita pun nak pergi buang arak dan sebagainya, kita lihat siasahnya. Kalau kedai ini ada lesen dan sebagainya, kerajaan membenarkan operasinya pada kelompok tertentu kalangan bukan Islam, maka kita tidak mampu untuk mencegah dia. Tapi kalau kita melakukannya juga macam mana? Maka dikenakan hukuman ta'zir sebagai kita katakan mencampuri urusan eksekutif pemerintah. Alhamdulillah, ini perbahasan yang panjang tentang mencegah kemungkaran. Namun orang-orang yang mencurahkan arak, apakah dia kena ganti rugi? Maka sepakat ulama tak perlu ganti rugi. Tidak ada ganti rugi yang haram. Cuma yang kita katakan tadi berkait dengan isu mencampuri kuasa eksekutif pemerintah. Tapi kalau pemerintah tak ada klausa tersebut, memberi hak kepada kuasa awam mencegah, maka itu tak ada masalah. Kita yang sebut hari ini tangkapan awam. Ya, polis izinkan siapa pun tangkap pencuri walau dia tak ada tauliah. Dia panggil tangkapan awam. Orang awam bila melihat kemungkaran tangkap, tapi dengan syarat lepas tu beritahu polis. Maka tangkapan awam itu sah dalam masyarakat, dalam undang-undang. Sama juga bila kita sebut mencegah kemungkaran, kalau ia ada klausa membenarkan, maka boleh tangkapan awam atau boleh tindakan awam. Apapun saya kata ini perbahasan yang panjang. Tapi oleh kerana kita menekankan tentang kesufian, maka perbahasan itu insya-Allah pada keadaan-keadaan yang lain dalam permasalahan fiqh kita. Maka tuan-tuan sekalian, bila kita melihat dalam hal ini, Syekh Ibrahim Syaiban melihat kesalahannya bukan kerana
menumpahkan arak. Sebab itu memang kewajipan orang Islam. Dia tak nampak. Kerana orang-orang beriman tidak melihat musibah menimpa mereka kerana perbuatan mereka mentaati Allah. Tapi musibah menimpa mereka kerana mungkin mereka melakukan perkara yang Allah Ta'ala tidak suka, yang tidak punya keutamaan dalam syarak sekalipun tidak haram. Jadi tuan-tuan sekalian, Syekh Ibrahim Syabani melihat mungkin sebab dia beri ruang pada nafsunya untuk makan sayur tadi, maka Allah hukum dia. Jadi satu benda yang perlu kita ingat, kita tak akan dikafarahkan sebab kita, kerana kita buat taat. Tapi mungkin kerana kita buat maksiat atau membiarkan ruang-ruang kelalaian atau ruang hawa nafsu memperoleh hak dia. Saya sakit perut ni sebab tadilah teringin sangat nak makan kerang. Oh, bila jumpa terus belasah 4 kilo, terus sakit perut. Terus kena penyakit cika. Tahu cika? Cika ni terus jadi macam tak boleh makan. Muntah. Habis muntah. Tengok bila duk nafsu sangat, oh nak makan sangat daging. Makan-makan daging tu muntah. Tu kerana akibat membiarkan hawa nafsu. Ustaz dengar kata coconut shake kat Melaka tu sedap tu. Terus dia order sebaldi minum. Sebaldi terus kembung perut, sebu perut sebulan. Tengok cempedak sedapnya, cempedak. Oh, dia biarkan hawa nafsu. Makan cempedak terus sakit perut seminggu. Demikian setiap kali kita memberi ruang hawa nafsu, ada akibat dia. Ada akibat. So, tanyalah orang yang memang kita katakan dia suka makan banyak. Suka. Oh, saya kalau ni suka. Tahu-tahu kena akibat penyakit macam-macam. Dia suka. Ada sahabat kita suka. Saya Ustaz suka makan Milo. Bukan minum. Makan Milo. Jadi ambil buka ting makan. Macam makan nasi. Oh, suka. Akibatnya kena kencing manis. Kencing manis potong kaki. Maka bila dia tengok kaki dia teringat dulu sebab saya makan Milo. Dia tak kata minum, makan Milo. Tentu setiap kali kita cerita tentang mudarat yang menimpa kita, maka pasti ceritanya ialah hawa nafsu yang kita biarkan. Kita terlepas bas sebab kuat tidur. Tidur, terlepas bas. Dan naik bas pun terlepas stesen. Patut berhenti Kuala Lumpur, terus sampai ke Perak. Sampai macam tu. Patut naik kereta api ni sehala je. Tu jadi 2 hala. Tengok-tengok kat kampung balik. Rupanya kereta api 2 hala. Sampai stesen tu dia tak turun. Pusing sekali lagi. Balik kampung dia balik. Macam tak buat apa-apa perjalanan. Ini semua kerana ikut nafsu. Ibrahim bin Syaiban ditunjukkan kepada kita satu benda tuan-tuan sekalian. Bahawa yang banyak menimpa kita hari ni musibah sebab kita ikut hawa nafsu. Makan, minum, tidur. Banyak orang cerita sebab bercerai. Saya Ustaz sebab saya ikut rasa marah saya itu bercerai. Yang isteri ni pula kata saya ni Ustaz ikut rasa ikut saya lah. Saya duduk bila gaduh saya pun peduli apa minta cerai, akhirnya menyesal. Yang hari ni kita menyesal, yang hari ni kita kena penyakit, yang hari ni kita kena musibah, yang hari ni apa pun berlaku, tuan-tuan lihat, bukankah kerana kita ikut hawa nafsu? Bukankah kerana itu? Yang hari ni kita dengan kawan-kawan berbalah sebab ikut hawa nafsu. Padahal benda ni boleh selesai mudah. Yang aku buat rumit-rumit sangat akhirnya. Yang sepatut kita boleh bersama kawan-kawan kita, tak boleh. Yang patut boleh ngeteh daging kawan-kawan, tak boleh. Maka lihat bagaimana kebodohan kita mengikut hawa nafsu. Sebab itu ramai orang kita dalam kehidupan, saya ada pengalaman yang kita lalui. Apa yang berlaku kerana kita terlalu mengikut hawa nafsu kita? Itu belum cerita yang haram-haram lain, maksiat dosa. Ni yang ikut hawa nafsu je dah nampak. Apatah lagi yang haram. Yang ikut hawa nafsu je tadi. Kita tuan-tuan bila nak hina orang, kita hina je. Kita kalau nak perkena orang, kita perkena tanpa kita fikirkan. Akhirnya kita mula berjarak dengan dia. Tak bersahabat lagi. Tak mampu. Dia pun tak nak datang rumah kita. Dia pun tak nak datang rumah keluarga kita. Akhirnya dia masalah. Semua kerana ikut hawa nafsu. Tengok air raya, dah kita puasa sebulan. Makanya bila raya tu makan macam-macam. Puasa lepas raya semua sakit perut. Kenapa ikut nafsu? Mentang-mentang dah tak puasa, dia makan. Daripada waktu pagi,
Sampailah esok tak habis lagi. Lihat bagaimana kebinasaan mengikut hawa nafsu. Kita semua sedar tuan-tuan sekalian. Semua sedar. Saya sedar, tuan-tuan sedar. Setiap kali kita ikut hawa nafsu, banyak kemelaratan yang menimpa kita. Banyak musibah. Bini ikut nafsu. Nak boleh belah je. Hilang anak. Bawa anak. Boleh belah ni. Bila tengok, ish ni nilai 3 ni. Ni pula pergi, lepas ni nak pergi nilai 5 pula. Rambang mata tengok barang tu, tengok barang ni. Tahu-tahu anak pun hilang. Nangis anak hilang. Sebab apa? Nafsu. Nafsu kita. Sampai tanggungjawab utama, rosak. Ni ada suami, duk ikut nafsu. Suka ngai. Ngai sepanjang masa. Akhirnya bercerai bini dia. Ini lah abang kahwin dengan ikan sudah lah. Tak payah kahwin dengan saya. Abang pun banyak masa duduk kat laut, sungai, bukan duduk kat rumah. Akhirnya lalu ikut nafsu. Sebab tu tuan-tuan kita sebut hobi ni tak ada masalah. Tapi bila hobi gila, melampau, mengikut hawa nafsu. Habis duit gaji, nak masuk mengai. Habis masa sebab nak mengai. Lalu ikut hawa nafsu. Orang lain candak sotong sebulan sekali, seminggu sekali. Dia candak sotong setiap hari. Macam tak ada kerja lain. Akhir bos dia buang kerja dia. Tiap malam candak sotong. Esok ngantuk pergi kerja. Lihat, terlalu ikut hawa nafsu, semuanya akan menyesal. Jadi kita nak ajar diri kita. Apa sahaja yang kita nak, bukan semua kita boleh beri pada dia. Memanglah kita suka makan durian musangking. Sampai buat loan bank makan. Loan bank. Mahal musangking. Dah duit dia habis buat loan. Personal loan sebab nak makan musangking. Oh, teruk lepas tu. Kita gini tuan-tuan nak makan, makanlah sikit. Lepas tu dah lah. Dah tahu benda mahal. Makan sebiji 2 sudah. Lepas tu sudah. Dah dapat dah. Alhamdulillah, habis. Jangan lagi terus. Oh, tak boleh. Kena buat ni. Akhirnya saya katakan ramai orang binasa. Ramai orang menyesal. Yang ramai dikelilingi oleh hutang. Muflis. Yang pakai kad kredit. Semua kan ikut hawa nafsu. Dia boleh je tahan nafsunya daripada beli kursi, meja. Biar dululah. Tunggu duit cukup. Tak beli duit. Pakai kad kredit. Beli. Tahu-tahu dia pula yang kena beli. Akhirnya dia pula. Maruah dia habis. Jadi ini semua. Kita katakan kesan hawa nafsu. Sebab itu kita patut didik diri kita bagaimana nak lawan hawa nafsu. Baik makan. Baik tidur. Baik bercakap. Baik bergaul. Kita kalau boleh tuan-tuan dalam Facebook ni nak upload semua benda. Janganlah. Nanti kita menyesal. Upload semua benda. Akhirnya menyesal. Anak cucu cicit. Lepas tu masalah. Berlaku masalah-masalah tertentu. Habis kita. Kita nak upload Facebook pun jangan ikut hawa nafsu. Tengok yang baik. Yang bagus. Yang perkongsian yang mungkin kita nak beritahu kawan-kawan kita. Kita jumpa geng-geng lama kita. Mungkin kita nak dedahlah sikit tentang keluarga kita kalau mungkin orang nak kenal. Sebab kita perempuan takutlah orang ingat kita bujang. Taklah gambar suami. Ni tak gambar dengan bersoleknya seorang pula. Macam tak ada suami. Akhirnya orang usik, orang mengorak. Kita pula susah hati. Malam-malam orang hantar mesej. Janganlah yang dah kahwin tunjuklah gambar dengan suami. Sebagai satu benteng. Yang dah kahwin tunjuklah gambar dengan isteri. Tidak ramai yang awet-awet kacau, habis pula dia, kelang kabut dia. Jadi dalam Facebook, dalam IG pun sama bila kita nak upload sesuatu, jangan ikut hawa nafsu. Semua benda nak upload akhirnya dedahkan aurat. Akhirnya dedah kelemahan kita. Dedah perkara buruk. Sama juga kita nak viralkan sesuatu. Asal dapat kat kita, viral. Asal dapat kat kita, kita pun sebarkan. Jangan ikut hawa nafsu, cek dulu. Kalau hadis Nabi, cek dulu. Kalau kisah-kisah, cek dulu. Setahu mana betul. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena ada penasihat agama kita. Ustaz-ustaz kita. Setiap kali kita nak sebarkan sesuatu, tanya dulu ustaz. Saya ni nak sebar satu maklumat saya baru dapat ni. Okey tak ustaz? Ustaz kata okey ni bagus, maklumat baik, bermanfaat. Mudah-mudahan awak pun dapat jariah. Kita pun upload masya-Allah. Dapat perkongsian yang baik, kita dapat pahala, orang dapat pahala. Tiba-tiba kita nak upload sesuatu yang berkait fitnah pada orang dan sebagainya. Kita pun tak tahu ujung pangkal. Kita pun buat. Okey, kita menyesal. Kita pula didakwa menyebarkan berita palsu. Tuan-tuan jangan ikut hawa nafsu. Baik dalam ber-Facebook, dalam ber-IG.
percakapan, semua benda tindakan-tindakan duniawi kita, jangan ikut hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ni bila dia masuk je dalam tindakan kita, dia akan merosakkannya. Ikut nak bercakap, saya nak cakap semua benda. Tapi saya tahu saya tak boleh cakap semua benda. Ni saya bagi kuliah. Saya tak boleh ikut hawa nafsu, saya nak cakap suka hati saya nak cakap apa. Jangan. Saya jaga bahasa saya. Saya jaga waktu saya. Saya jaga waktu tuan-tuan. Saya jaga semua benda. Akhirnya ini menyebabkan kita dapat yang baik-baik. Baik, kalau saya mentang-mentang dapat speaker, dapat mic, suka saya nak cakap apa, nak hentang orang tu, hentang orang ni, akhirnya saya akan menyesal. Saya tak dapat banyak kebaikan. Oleh sebab itu, tuan-tuan semua orang kena jaga. Perkara jangan melepasi daripada kaedah sempadan yang sebenar. Atau kalau kita ceramah, oh ikut saya dah ceramah, 5 jam saya ceramah. Oh jangan ikut hawa nafsu sangat. Nanti masalah. Orang pun serik datang kuliah kita sebab lama sangat. Uish, ustaz tu kalau kuliah lepas isyak ditarik lagi. Tarik lagi sampai nak subuh. Orang pun tak datang dah. Sebab kita mengajar pun ikut hawa nafsu. Tentu kita mengajar pun ikut kadar dia. Jadi saya pun, saya dah panjang ni ikut kadar saya lah. Supaya tak merosakkan kemuliaan majlis ilmu kita, supaya kita sentiasa bersemangat untuk belajar walaupun sedikit. Moga-moga apa yang kita bentangkan pagi ini beri manfaat secara renungan untuk kita bersama, insya-Allah. Apa-apa yang kita buat, kalau kita menjaga sempadannya, kita mengawal hawa nafsunya, dia memberi kesan yang baik pada kita, pada orang-orang sekeliling kita. Wallahu a'la wa bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.